Assalamualaikum, bertemu sekali lagi saya Aiman. Part 2 mengenai engsel dan pintu. Part 1 kita dah share ilmu macam mana kita nak bezakan. Yang ada bonggol ni ialah engsel 2 hun, yang tak ada bonggol flat macam ni ialah engsel 5 hun. Dan kita juga dah ajar video sebelum ni part 1 macam mana kita nak adjust pintu yang saya ingat pintu yang saya ingat macam mana kita nak adjust. Okey, settle. Part 2 saya nak terangkan kenapa kita panggil engsel ni engsel 5 hun, kenapa kita panggil engsel ni engsel 2 hun. Pertama, kita pergi dekat engsel 2 hun dulu. Ini engsel 2 hun. Okey, untuk faham dia kita kena buat dia dalam keadaan asal balik tanpa adjustment. Okey. Ini dah berubah ni. Kita balikkan dia dalam adjustment tanpa adjustment lah. Ini keadaan asal dia. Okey. Yang ni kita back. Ini ada sudah renggang ya. Kita buat balik dia. Okey. Longgar sikit. Okey. Okey. Balik asal. Ini untuk asal ni. Kedudukan asal dia. Okey. Ini kedudukan asal engsel lah. Engsel 2 hun ke, engsel 5 hun ke, ini dalam keadaan asal dia. Okey. Untuk awak pasang pintu, katakanlah awak sudah ada pintu siap, awak kena pastikan engsel tu dalam keadaan asal, dalam keadaan sedia lah, dalam keadaan tanpa adjustment. Pasang dia dekat pintu, pasang dekat pintu, baru pasang dekat body. So bila kita berada dalam keadaan tanpa adjustment, okey, bila kita pasang pintu dekat body, pintu ni dia akan mengambil ruang sebanyak 2 hun. Nampak tak? Dia hanya ambil ruang sebanyak ni je daripada ketebalan block board ni. Block board ni setebal 5 hun setengah. 5 hun setengah. Saya guna istilah inci sebab saya familiar dengan inci. 5 hun setengah. Block board ni tebal dia 5 hun setengah. Yang saya pakai ni 5 hun setengah ataupun 18 mm. So bila kita tutup pintu, dia hanya mengambil ruang sebanyak 2 hun. Tengok 2 hun. Okey. 2 hun. Yang selebihnya tu gap kosong lah. Sebab tu dia dinamakan sebagai engsel 2 hun. Sama juga konsep macam engsel 5 hun. Ini engsel 5 hun. Sama juga bila kita nak pasang pintu, kita kena pastikan dia berada dalam keadaan asal. Okey. Keadaan mula-mula sebelum kita adjust pintu tu, dia akan jadi macam ni lah. Sebab ini engsel 5 hun, body ni 5 hun setengah. So dia akan ambil ruang penuh, dekat penuh ataupun penuh lah. Tapi kebiasaannya dia akan mengambil ruang penuh lah. Kalau kita fikir betul-betulnya, kalau ambil ruang penuh, itu bukan 5 hun lah tu, itu 5 hun setengah tu. Ini awak jangan tanya saya lah kenapa dia mengambil ruang sehingga 5 hun setengah. Sepatutnya dia ambil ruang sehingga 5 hun saja kan. Tapi kalau kita tengok ni, penuh tepi. Maknanya kedudukan pintu sini apabila tanpa ada apa-apa adjustment, bila kita tutup, dia mengambil ruang penuh sebanyak 5 hun setengah. Itu jangan tanya saya kenapa 5 hun setengah, padahal ini engsel 5 hun. Kebiasaannya macam tu lah. Kita just stick to the mind lah. Itulah sebab kenapa dia dipanggil engsel 5 hun. Poin kedua saya nak ajak ialah macam mana kita nak buka saiz pintu. Saiz pintu yang biasa kita dengar kan, orang kata kalau ini ada body, tarik sajalah tali inci, buang sedikit, ambil dalam 3 mm ke, ambil dalam 5 mm ke. Jadi dapatlah saiz pintu. Soalan saya tanya awak lah, betul ke macam tu sebenarnya? Jawapan dia ialah betul tapi salah. Saya nak cakap betul tapi bergantung kepada engsel dan body kakis. Kalau waktu kebetulan engsel 5 hun, kebetulan body ni ialah 5 hun setengah ataupun 18 mm, ya, jawapan ni betul, saiz pintu tu betul, cantik. Jadi jawapan dia tu kebetulan saja betul. Kebetulan saja betul. Kalau keadaan tu berubah,
engsel ni engsel 2 hun, sini bukan 5 hun setengah, sini ni tebal lagi, possibility untuk awak salah sangat-sangat tinggi lah. Kita dah faham kalau untuk engsel 5 hun, ni engsel 5 hun dia akan mengambil ruang sepenuhnya dekat atas body ni. So kita tarik saja tali encik dekat tepi body. Maknanya pintu akan bermula sama level dengan tepi kakis, tepi body dia lah. Dan kita nak ending dia dekat mana? Tak boleh ending cukup-cukup dengan body. Tak boleh buat macam tu. Tak proper, tak menjadi. Sebab bila kita pasang pintu, kita akan ada adjustment. Kalau kita buat saiz penuh, contoh ni saiz penuh 11 inci setengah, kita potong pintu 11 inci setengah, salah. Kalau kita adjust sikit, pintu tu akan jadi terkeluar daripada body. Salah lah. Kita kena kecilkan sikit. Kecilkan setara mana? Suka hati awak lah. Awak nak kecilkan 5mm ke, macam saya selalu saya ambil 1 hun setengah saja. 1 hun setengah ni sebanyak lebih kurang 5mm. 5mm 5mm 4 hingga 5mm. Awak nak kurangkan 7mm, suka hati awak lah. Selagi dia berada, pintu tu masih lagi berada di kawasan sini lah, di kawasan kakis ni. Kalau awak kecilkan sampai sini, ending sampai sini je lah. Okay. Jadi untuk kes yang ni, kita tengok, saya memang amalkan 1 hun setengah saja saya ambil gap. Untuk setiap pintu, untuk setiap satu pintu, kita beri di gap toleransi sebanyak 1 hun setengah. 1 hun setengah. Ini 1 hun setengah. 1 hun setengah. 1 hun setengah ni sama dengan 4 hingga 5mm. 4 hingga 5mm. Ada orang main 3mm. Terpulang pada dia lah. So, apa yang saya hanya perlu buat ialah saya tarik je lah. Tarik sampai sini. Jadi saiz sebenar ialah, yang perlu saya potong ialah 11 inci 2 hun setengah ataupun 11 inci 2 hun. Tak apalah, tak ada masalah lah. Sebab ini hanyalah satu pintu. Jadi kalau saya terkecil sikit pun tak ada masalah. Kalau saya terbesar sedikit pun tak ada masalah. Dia hanya satu pintu, tidak mengganggu siapa-siapa. So saiz yang saya perlu buat ialah 11 inci 2 hun setengah, ataupun saya boleh buat 11 inci 2 hun, ataupun saya boleh buat 11 inci 1 hun. Terpulang lah. Untuk saiz tinggi pula ni sama juga. Awak kecilkan sikit, ambil 1 hun setengah ke, ambil 2 hun ke, bergantung pada situasi, bergantung pada cara keselesaan awak. Maksudnya 4mm ke 5mm ke gap untuk engsel 2 hun. 2 hun pun sama lah konsep dia. Kita recall balik, tadi setakat 2 hun dia mengambil ruang setakat 2 hun sahaja daripada body tepi. Jadi konsep sama, cumanya tadi kita tarik daripada sini sebab dia mengambil ruang penuh, sebab dia engsel 5 hun, yang ini engsel 2 hun. Kita tak boleh tarik daripada sini, kita kena tarik daripada sini, sebab pintu akan bermula di sini. Pintu yang saya pasang ni, pintu yang saya sudah pasang ni bermula di sini. Kenapa di sini? Sebab ini ialah engsel 2 hun. So tali encik letak kat sini, kita letak, kita nak gap kat sini 1 hun setengah. 1 hun setengah. 1 hun setengah. Okey, 1 hun setengah. 1 hun setengah. So saiz yang saya perlu buat ialah 10 inci 6 hun. 10 inci 6 hun ataupun 10 inci 5 hun ke, 10 inci setengah ke, suka hati sajalah, terpulang lah, selagi mana ia berada di dalam body kakis tepi. Kita naikkan level kepayahan. Let's say body ni setebal sini 2 hun. Dekat mana kita nak tanda dia punya starting point pintu tu? Starting point pintu ni lah. Kalau macam tadi ni starting point dia, starting point pintu tepi sekali lah. Kalau yang engsel 2 hun tadi tu, kalau yang engsel 2 hun, starting point dia dekat sini lah. Starting point pintu dekat 2 hun lah, 2 hun daripada tepi.
okey, kalau setebal ni kalau setebal ni tiba-tiba lah contoh body almari awak setebal ni, mana starting point dia? Kalau angsel 2 hun. Okey, maknanya dia akan bermula di sini 2 hun. Inilah 2 hun. Inilah starting point untuk saiz pintu 2 hun. Untuk saiz pintu angsel 2 hun. Sekiranya ketebalan bodi tepi tempat angsel dipasang setebal ini. Kalau ini angsel 2 hun di sini lah. 2 hun kat sini. Kalau 5 hun, berapa 5 hun? Dekat mana? 5 hun. Kalau ni 5 hun, dekat mana? Yes, dia dekat sini lah. Dekat sini. Okay, dekat sini ni. Dekat sini. Recall balik apa yang saya cakap tadi. Walaupun angsel nama 5 hun, untuk kita tanda, kita ambil 5 hun setengah. Jangan tanya saya kenapa nak buat 5 hun setengah. Saya tak ada jawapan spesifik kenapa dia jadi macam tu. Kebiasaannya macam tu lah. Jadi kesimpulan dia, bodi tepi ni tebal mana sekalipun, sekiranya setebal 8 inci sekalipun, hanya setebal ni sekalipun, awak tetap main kat sini je sebenarnya. Sini 2 hun, sini 5 hun. Sini 2 hun, sini 5 hun. Kalau yang saya 2 hun, ambillah saiz pintu dia berapa. Okey, dalam 10 inci. Kalau yang saya 5 hun, situlah. Okey, ini dalam 10 inci setengah. Itulah cara dia macam mana kita nak buka saiz pintu. Untuk ketinggian tak ada masalah. Untuk ketinggian awak just ukur body dan tolak berapa banyak space yang awak nak lah. Itu saja. Okey, ini contoh pintu pair, pintu double lah. Untuk pintu double kita kena ambil kira tentang gap tengah. Yang ni macam mana pula ni? Yang ni kita akan sambung dalam part 3. Okey, part 3. Okey, jangan lupa like, share, komen, subscribe YouTube saya. Ada masa boleh follow TikTok saya dan page Facebook saya, page Aiman. Okey, sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.